Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu. Wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pelajari beberapa ayat sebelum ini berkaitan dengan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu antaranya meyakini Quranul Karim benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meragui isi kandungannya. Dan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab yang fasih, yang jelas, kitaban Quran al-Arabiyyah, diturunkan dalam bahasa Arab. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kandungan ayat-ayatnya. Walaupun begitu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala beriman saja. Walaupun ada juga antara isi kandungan Quran, bukan mudah kita memahaminya. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyulitkan kita untuk memahami Quran, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah membahagikan keilmuan atau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan siapa kita perlu mengambil mempelajari Al-Quran. Seperti mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turunnya Quran, ada kalanya ada ayat yang perlu mereka tanya kepada Rasulullah tentang tafsirannya, agar mereka memahami dengan kefahaman yang sebenarnya. Ada di antara mereka memahami dengan kefahaman yang sebenarnya seperti mana juga yang difahami oleh Rasul. Tapi ada juga di antara mereka yang tidak memahami. Mereka perlu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan lil muttaqin. Itulah hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, sifat orang yang beriman iaitulah beriman terhadap perkara yang ghaib, perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi hakikatnya ia wujud. Seperti mana contoh yang ghaib itu adalah hari kiamat. Kita tidak tahu bilakah dia akan berlaku, tetapi kita meyakini dan beriman datangnya hari kiamat. Siapa yang mendatangkannya? Allah Subhanahu wa taala. Itu antara contoh beriman yang perkara yang ghaib. Dan sifat orang yang beriman itu mendirikan solat. Maksudnya solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hukum yang mana dalilnya qat'i, dan ulama telah berfatwa perkara itu ijma', telah disepakati. Maksudnya adalah solat fardu 5 kali sehari semalam mengikut pada waktu-waktunya. Sehingga kita tidak mengambil pendapat yang mengatakan solat itu sekadar 2 kali, solat itu sekadar 3 kali sehari semalam. Bahkan kita hanya berpegang bahawa solat yang difardukan oleh Allah khamsatun salawatun, 5 kali sehari semalam. Walaupun pada awalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat 50 kali sehari semalam, khamsina salawat, 50 kali waktu. Akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguranginya jumlahnya tinggal 5. Itu telah disepakati oleh semua ulama-ulama kita. Jadi kita jangan ambil panduan dan pendapat daripada mereka yang mengatakan kurang daripada itu. Dan sifat orang yang beriman juga menafkahkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Dia dapat secara halal, lalu disedekahkan juga, diinfak juga secara halal. Ada yang perkara yang telah diwajibkan bagi kita untuk kita keluarkan, seperti mana contoh zakat yang telah disepakati berdasarkan dalil yang qat'i.
seperti mana zakat emas, zakat perak, zakat orang yang berniaga itu, zakatnya pertanian, zakatnya perladangan, zakat ternakan, dia tanam kurma ada zakatnya, dia tanam anggur ada zakatnya, ada juga zakatnya nuqud. Maksudnya adalah emas. Zaman dulu-dulu orang zakat betul-betul ketul-ketul emas dizakatkannya. Kita hari ini duit ringgit kita itu dinilai dengan duit emas. Itu yang kita kena keluar zakat. Kalau sekiranya dia sekadar kertas hanya untuk jual beli, tidak ada nilai dengan nilai emas, maka tak wajib kita keluarkan zakat. Tapi kita telah memilih dia adalah termasuk daripada nilai emas. Itu yang kita kena zakat. Dan beberapa lagi lah bahagian selain daripada zakat adalah sedekah. Itu semua kembali balik pada sifat orang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walaupun tidak banyak, dia keluarkan agar dia terhindar daripada sifat kikir, syahhun, maknanya kedekut, sangat-sangat kedekut, menahan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Maksudnya sedikit saja. Sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi adalah mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, dan beriman juga terhadap apa yang Allah turunkan sebelum ini. Maksudnya kitab Taurat, Injil, Zabur, dan begitu juga suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan masuk beriman di sini mengikut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman pada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Bukannya kitab yang sedang berada di tangan orang Bani Israel ini, Yahudi ataupun Nasrani. Kalau sekiranya dia bawa kepada kita, ini hadza min indillah, ini datang daripada Allah, lalu kita pun tengok apa nama kitab kamu, Bible lah, versinya Paul, ini versinya Paulus, ini Markus, ini Abraham Lincoln, itu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak diperintah untuk beriman dengan kitab-kitab itu. Kita beriman pada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu kaedahnya. Jadi hari ini kita tidak boleh nak beriman dengan kitab-kitab yang ada, sebab tidak ada keasliannya lagi. Yuharwifu lal kalima amma wadi'i. Pada zaman Rasulullah juga dah terkandung di Taurat, Injil yang telah diubah. Bila diubah maka bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat orang yang beriman juga adalah beriman terhadap hari akhirat, yakni mereka itu sangat yakin akhirat itu wujud. Apa maksud akhirat? Hari berbangkit, mahsyar, hari manusia dihimpunkan, hari manusia dihisab, hari manusia diberi kitab, hari manusia ditimbang amal hasanah, amal kebaikannya, hari manusia dia akan mengetahui dia di kelompok golongan yang mana, yang bahagia ataupun sengsara. Hari di mana manusia itu akan pergi ke telaga para nabi, para rasul. Kita telaga Rasulullah SAW, haudun Nabi, telaga Nabi. Nabi akan memberi kita minum. Beriman juga dengan akhirat bermaksudnya titian sirat yang bakal dilalui oleh seluruh manusia. Siapa yang berjaya sampai ke syurga, siapa tak berjaya jatuh ke dalam api neraka. Itu keimanan. Beriman juga terhadap adanya syurga, adanya neraka. Beriman terhadap adanya rahmat Allah, adanya murka, yakni di akhirat. Itu semua kembali balik beriman kepada hari akhirat. Seterusnya difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak pelajari pada malam ini, seperti mana firman Allah pada ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah orang yang berada di atas Islam dan juga iman. Daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka juga itulah golongan-golongan yang mendapat keuntungan. Muflihun itu kalimah asalnya falaha. Falaha itu petani. Apabila dia pun mengusahakan tanahnya sehingga mengeluarkan hasil, maka dia pun pergi jual hasilnya dan dia mendapat keuntungan daripadanya.
Jadi bila Allah sebut muflihun adalah orang yang telah mendapat ganjaran yang sempurna hasil daripada amal imannya dan juga ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah yang berada di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lain kerana mereka telah mendapat keistimewaan daripada Allah. Orang yang mendapat hidayah daripada Allah pastinya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah sentiasa membimbing dia. Kalau dia salah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri hidayah untuk dia memperbaiki agar dia menjadi orang yang benar. Sekiranya dia adalah orang yang berada di atas landasan yang benar, maka dia dapat bimbing orang yang lain agar berada dalam landasan yang sama. Jadi orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih-lebih lagi di sudut tasawuf, penafsiran kita lebih pada tasawuf, orang yang berada di atasnya titian hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun jalan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain kerana mereka telah berjaya menempuhnya jalan musyahadah. Jalan musyahadah adalah jalan di atas dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan pelbagai ujian. Lalu kita pun berjaya mengharungi ujian tersebut. Mengapa? Kerana kita tidak sampai kafir kerana ujian. Kita tidak sampai nak cari agama lain kerana ujian. Kita tidak sampai nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana ujian. Dan kita memahami apa itu ujian, seperti mana juga kita memahami apa itu nikmat. Dan perbezaan antara nikmat dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya saja dalam sudut tasawuf memperhalusi. Sudut tasawuf memperhalusi. Kita lihat nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat nikmat itu luar biasa. Kerana hakikat nikmat adalah seseorang dapat menghampirkan dirinya kepada Allah melalui nikmat tadi. Itu hakikat nikmat. Itu hakikatnya nikmat. Walaupun itu baginda Rasulullah SAW telah mengajar kita bagaimana pun nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu, nikmat makan, nikmat minum, nikmat harta, dalam banyak-banyak nikmat, kata Rasulullah, nikmat yang paling istimewa adalah nikmatnya al-afiyah. Al-afiyah itu pada mental, pada jiwa, pada hati, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-afiyah. Apa maksudnya? Nikmat yang besar yang dipandang oleh orang akhir zaman adalah harta benda orang akhir zaman. Tetapi Rasulullah kata bahawa ini bukan itu. Nikmat yang hakikat yang menjadi nikmat buat kamu adalah al-afiyah. Sehingga dengan al-afiyah lah kamu ada ma'rifatullah, dengan al-afiyah lah kamu datang belajar Quran, sunnah baginda Rasulullah SAW. Kerana akal kamu itu faham agama. Itu ada al-afiyah. Dan bukan dikaitkan al-afiyah ini semata-mata nikmat yang sehat, kesihatan yang baik. Itu di sudut tasawuf. Dan begitu juga yang dimasukkan dalam ayat ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu ulaika ala hudam min rabbihim. Allah menisbahkan hidayah telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan Allah mengkabarkan mereka sedang berada di atas jalan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita seperti mana yang telah kita pelajari tafsiran ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu golongan ini yang saya sebutkan tadi, golongan sifat-sifat ada, mereka adalah sifat-sifat orang beriman kepada Allah. Ala hudam min rabbihim, menunjukkan mereka itu telah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengakui mereka berada di atas hidayah daripada Allah, bukan mereka mengakui diri sendiri. Kita bagi logik akal. Contoh, saya ni seorang tokoh masyarakat, kamu kena panggil saya Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, semua kegelaran tu kat saya, padahal dia menggelarkan diri dia.
Dia tak dapat daripada sultan mana pun, raja mana pun. Maka kita pun mendengar dan kita tidak mengiktirafnya. Itu contoh duniawi. Lalu kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan itu Nabi, itu Rasul, bukan daripada Rasulullah, tapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, makna menunjukkan itulah ketinggian derajat sebab datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kawan kita Datuk Seri, kita tengok betul-betul dia dapat daripada sultan. Itu kedudukan status dia sekarang ni. Jadi perbezaan. Kalau sekiranya seseorang kata saya orang beriman, saya orang yang bertakwa, soalannya dia yang mengatakan. Tetapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk, maknanya darjat mereka ditinggikan. Orang yang sedang berada di atas petunjuk, inilah golongan-golongan yang boleh dijadikan rujukan dalam agama. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang ciri-ciri orang beriman. Siapakah mereka sebenarnya yang untuk membolehkan kita mengikut mereka? Tidak lain melainkan adalah Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersama dengan dia. Siapa agaknya? Para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka di mana di atas dunia ni lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka. Mereka ini benar-benar beriman. Mana menunjukkan bila Allah kata mereka beriman, ini adalah cara-caranya ahli syurga. Hidup mereka di atas dunia telah mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ulaika ala hudan min rabbihim, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah meluruskan jalan kebahagiaan kepada mereka sebelum mereka mati lagi. Sebab mereka telah berada di atas as-siratul mustaqim, al-Islam wal iman. Siapa yang meletakkan status mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya kita sendiri yang meletakkan status seseorang, dia begini, dia begini, dia begini, lalu dilihat bagaimana Allah menstatuskan hamba-hamba dia. Hakikatnya yang layak untuk menstatuskan diri hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukannya diri kita. Kerana kita tidak mengetahui perkara yang ghaib. Apa maksud perkara ghaib? Seseorang hidup keadaan terakhir sebelum dia mati, kita tidak tahu termasuk keadaan kita, maka dia ghaib. Beriman saja pasti Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang, kita beriman. Hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sedang berada di atas ulaika ala hudan min rabbihim, di atas huda, iaitu di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min rabbihim, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka. Dan kata ulama-ulama di sudut tasawuf di sini, min rabbihim adalah mencakupi seluruh jenis petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita ketahui petunjuk daripada Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu berapa banyak petunjuk yang Allah beri. Sebab petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui banyak jalan. Seperti mana contoh kita melihat orang yang masuk Islam bermula daripada zaman Nabi, Allah memberi hidayah petunjuk kepada dia. Ada di antara mereka melihat Rasulullah, membenarkannya, lalu masuk Islam. Itu hidayah yang Allah beri kepada dia. Ada di antara mereka memulai membenci Nabi, kemudian benci lagi, kemudian benci lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah. Akhirnya daripada kebencian ditukar menjadi kecintaan, lalu dia masuk Islam. Ada di antara mereka itu bersahabat dengan baginda Rasulullah. Bila Nabi kata, aku adalah Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah, beriman, maka dia terus beriman. Seperti mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu keadaan hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka sewaktu berada di Mekah, Nabi berada di Mekah, dia memusuhi Nabi, membenci Nabi. Lalu Nabi pun hijrah, dia benci lagi. Akhirnya Nabi datang dakwah kepadanya, dan dia pun masuk Islam setelah lebih 10 tahun Nabi dakwah. Antaranya Abu Sufyan.
Miskinnya Hindu Wahsy. Nabi berdakwah di Mekah lebih kurang 13 tahun, di Madinah itu adalah lebih kurang 10 tahun. Tahun yang ke-8 pun dimasuk. Maknanya hampir 21 tahun Nabi dakwah kepada Abu Sufyan. Bukan 21 hari, bukan 21 bulan, 21 tahun. Akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam. Ini tidak lain hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana peringkat hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka benar-benar dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu barang siapa yang mendapat hidayah daripada Allah, dia telah mendapat kesempurnaan petunjuk datang daripada Allah. Sempurna. Apa yang dimaksudkan sempurna? Akidahnya betul, syariatnya betul, ibadahnya betul. Itulah orang yang berada di atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya min rabbihim dinisbahkan kepada Allah? Kalau ada amalan yang tidak betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan sesuatu bagi hatinya untuk mengetahui, meragui dengan apa yang tak betul yang dilakukan. Seperti mana di antara sahabat Rasulullah SAW apabila meragui sesuatu, lalu mereka bertanya kepada baginda Rasulullah dengan apa yang mereka ragukan. Oleh kerana itu dalam Quran ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat di mana dimulai yas'alunaka wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad. Makna berkaitan dengan hukum akad. Mereka meragui tentang solat. Kalau sekiranya mereka solat sekian-sekian sah atau tidak, lalu mereka akan bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Makna menunjukkan keraguan itu wujud daripada Allah. Itu hidayah agar mereka itu mengubahnya menjadi orang yang betul dalam solat. Keraguan itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dia mengakui, merasai, meyakini semuanya betul walaupun padanya syarat dia sebenarnya salah. Jadi itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa macam tak kena sesuatu yang dirasai seperti mana tak rasa sempurna. Itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana seseorang bersolat, naik rakaat yang kedua dia berteringat, rakaat yang pertama tadi tak baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah rakaat pertama, maknanya yang pertama itu rakaat pertama tak dikira lagi rakaat pertamanya. Lalu akhirnya dia pun tambah satu lagi rakaat. Sebelum sujud dia pun, sebelum salam dia sujud sahwi dua kali sujud. Itu yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu apa? Petunjuk di dalam solat telah diberi oleh Allah kerana dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna menunjukkan hidayah itu bir rabbihim, mesti dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi ni hidayah, maka mencakupi segala daripada jenis petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala macam taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah, wa ma taufiqi illa billah yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Hidayah, taufik, apa perbezaannya? Ulama ini menyatakan perbezaannya di sudut usul, tapi pelaksanaan amal sama. Hidayah itu jauh lebih luas, umum berbanding taufiq. Mengapa agaknya? Taufik itu adalah orang yang Islam beriman. Hidayah umum bagi orang yang belum Islam. Adakah Allah Subhanahu wa taala menghantar juga hidayah kepada dia? Jawapannya ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Hadi, Nabi yang datang dakwah agar manusia mendapat hidayah. Itu disebut Nabi sebagai Nabiyul Hadi, Nabi yang Allah beri kepadanya agar dapat memberi. Daripada Nabi itu asbab manusia dapat hidayah. Itu Nabiyul Hadi. Lalu menunjukkan bahawasanya Rasulullah hadir, maka di situ hidayah. Tapi Rasulullah SAW telah wafat, maka hadir dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, hadirnya juga hidayah jauh lebih sempurna, jauh lebih luas. Disebabkan pada zaman Rasulullah orang dapat hidayah melalui dakwah Rasulullah. Ketika itu, waktu itu, zaman itu, Islam belum meluas lagi. Ilmu pun terhad. Nabi ajar satu persatu, dan ada yang dicatat, ada juga tidak. Melainkan dalam hafalan hatinya para sahabat Rasulullah SAW.
termasuklah Al-Quran sekalipun. Hadis Nabi, ada di antara sahabat Rasulullah yang mendengarnya, yang ini tidak mendengarnya, yang ini mencatatnya, yang ini tidak mencatatnya. Begitu juga Al-Quran Al-Karim, bukan semua para sahabat itu pandai menulis. Mereka berusaha menghafal sebab mereka tahu mereka tak pandai nak menulis. Mereka usaha dalam menghafalnya. Kaedah pada zaman Rasulullah SAW. Lalu zaman pun berubah sampailah zaman kita hari ini. Lalu yang sampai kepada kita siapa? Al-Islam. Sampai kepada kita apa? Al-Iman. Bila sampai Islam dan iman kepada kita, maka dinisbah sampai juga Rasulullah kepada kita. Lalu orang hari ini sebenarnya di sudut logik lebih mudah untuk menerima Islam. Disebabkan apa? Islam telah tersebar dengan ilmunya, dengan panduannya, dengan peraturannya, perundangannya, tamadunnya. Dia telah lengkap. Dia syumul ni lengkap seluruhnya. Di sudut zahirnya, di sudut batiniahnya, semua telah lengkap. Oleh kerana itulah dalam kajian ni bahawasanya setelah Rasulullah wafat, kemudian sampailah zaman hari ini, orang yang Islam jauh lebih banyak daripada orang Islam pada zaman Rasulullah sendiri. Rasulullah telah wafat. Sebagai ulama mengira bahawasanya Nabi wafat, sahabat Rasulullah yang Islam hampir 200,000 orang. Itu dulu Nabi SAW wafat. Tetapi hari ini umat Islam lebih daripada 1 bilion, sedangkan semua tak pernah melihat Rasulullah SAW. Lalu apa yang sampai kepada mereka? Itulah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampainya hidayah, hati mereka akan beriman, meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan. Quran yang diturunkan oleh Allah, isi kandungan panduannya. Dan lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan di kalangan umat baginda Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama kita tidak tahu banyak manakah jumlahnya. Mereka telah menyebarkan ilmu, menulisnya, sehingga memudahkan bagi kita memahami setiap daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi bersabda dalam bahasa Arab yang fasih, dan dalam sabda Rasulullah ada kalanya ada perumpamaan, adanya kiasan, macam-macam lagi. Lalu memerlukan akal ulama yang mensyarahkannya, menafsirkannya, menakwilkannya, lalu sampai kepada kita sehingga kita dapat beribadah dengan apa yang disampaikan oleh ulama. Itu sebahagian daripada tersebarnya ilmu-ilmu Islam. Seperti mana Al-Quran, kita sendiri tak tahu. Sebahagian orang membuat kajian terjemahan Quran telah ditulis dalam beberapa bahasa, lebih 200 bahasa, 200 bahasa terjemahan Quran. Bukan satu jumlah yang kecil. Dulu-dulu tidak ada terjemahan Quran dalam bahasa Jepun, dalam bahasa Korea. Akhirnya sekarang ini telah ada dan tersebar. Kita bahasa Melayu dalam kajian dikatakan terjemahan Quran kita ini dah lebih 100 tahun dulu dalam bahasa Rumi lama. Akhirnya adanya Jabatan Agama Islam, Pusat Islam mengeluarkan terjemahan Quran Pimpinan Ar-Rahman. Itu maknanya dikeluarkan, adalah rujukannya juga nama Pimpinan Ar-Rahman daripada Pusat Islam dulu. Tapi yang asliyahnya dalam alam Melayu kita 100 tahun dulu ada ulama yang telah terjemahkan. Tetapi kalau kita baca, kita tak memahami bahasa itu sebab bahasa lama. Bahkan tidak ada titik, tak ada koma. Lalu nak berhenti mana agaknya. Kemudian bahasa Jawi lama. Ini bumi ke bom? Zaman dulu tak ada bom pun. 100 tahun dulu bumi lah. Ini keladi ke keldai? Oh, betul juga tu. Nak tahu diharamkan makan keladi. Takkan haram makan keladi, keldai lah ni. Betul. Bahasa lama. Apatah lagi kalau orang tu sebut zakar ke zikir ni, lagi lah. Lalu akhirnya ulama-ulama yang terakhir ini pun muncul menterjemahkan dalam bahasa Rumi Melayu, dirujuk kembali dengan
melalui kaedah Dewan Bahasa dan Pustaka Bahasa Melayu kita. Untuk apa sebenarnya? Untuk memudahkan kita memahami sedikit sebanyak dengan apa yang difirmankan oleh Allah, sehingga ulama-ulama Melayu kita menguasainya bahasa Arab, tata bahasanya, sastranya, macam-macam ilmu bahasa Arab, sehingga mereka mampu menterjemahkan kitab-kitab besar ni. Quran diterjemahkan, tafsir diterjemahkan, Tabari ke, Ibnu Katsir ke, Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, banyak kitab-kitab Arab yang besar-besar yang muktabar diterjemahkan. Tidak lain melainkan ilmu yang dicampakkan oleh Allah. Itulah hidayah untuk umat hari ini, zaman hari ini. Lalu tidak dinisbahkan ada ilmu mereka juga min rabbihim, maknanya mesti dinisbahkan ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nampak. Ulama-ulama kita, walaupun kita lihat mereka sangat istimewa kedudukan ilmu mereka, derajat mereka, tapi yang ada kita tahu min rabbihim, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidayah itu jauh lebih umum. Orang tidak Islam lalu disampaikan Islam, dia belajar, dia pun Islam, hidayah. Tetapi apabila dia telah Islam, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi lagi kefahaman dia tentang Islam jauh lebih mendalam, itu taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Maknanya menisbahkan taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya seperti mana contoh ulama-ulama kita dalam memperbahaskan satu-satu hukum. Ayat Quran cerita tentang hukum sekian-sekian, lalu dilihat pada zaman Rasulullah praktiknya bagaimana, lalu lihat, dikaji, lalu ulama menemui beberapa praktik berlaku pada zaman Nabi. Maknanya amal-amal itu berdasarkan riwayat hadis. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Sayyidina Ali, daripada Anas bin Malik, daripada Abdullah bin Umar. Bahkan ada pertentangan antara hadis-hadis tersebut. Pertentangan di sini tidak lain melainkan adalah berupa daripada ilmu dalam Islam itu sendiri, tetapi bukan untuk menyalahkan apa ini salah, ini pula betul. Bukan. Seperti mana contoh kalau kita belajar dalam Syama'il Muhammadiyah tentang sifat Rasulullah, satu hadis menyebut, ini contoh, ada pun baginda Rasulullah tidak pernah mewarnai rambutnya. Satu. Dalam hadis yang lain, ada pun baginda Rasulullah pernah mewarnakan rambutnya dengan inai merah. Logiknya mengatakan hadis ini kata Nabi tak pernah, yang ini pula Nabi pernah. Macam mana kita nak memahami hadis ini? Lalu ulama mensyarahkannya, maksudnya adalah Rasulullah tidak pernah mewarnakan rambutnya sehinggalah rambut Nabi itu ditumbuhi uban. Itu dalam syarah. Lalu kalau kita belajar hadis begitu, kita faham. Lalu kita tengok kawan kita pun dia mewarnakan rambut dia dengan inai. Kita pun kata bid'ah, Nabi tak buat tu. Aku baca hadis Nabi tak pernah buat. Lalu ulama-ulama buat, itu ulama yang buat, bukan Nabi buat. Mana boleh jadi hujah kalau ulama buat? Dia tak baca hadis tu. Satu lagi, ada baginda Rasulullah pernah mewarnai rambutnya setelah mana Nabi mempunyai uban. Dia tak baca hadis tu. Jadi itulah ulama mensyarahkannya untuk kita memahami apa yang dimaksudkan Nabi tidak pernah, Nabi pernah. Jadi bukan lidah kita, bukan akal kita nak memahami. Ulama-ulama kerana min rabbihim, udan ala udan min rabbihim, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi hidayah dan juga taufik untuk memahami sunnah Rasulullah. Itulah maksud taufik. Itu yang sebenarnya contoh, itu adalah taufik. Macam kita mungkin Allah Subhanahu Wa Taala beri sekadar hidayah dulu bagi faham Islam, amal dulu yang wajib, yang fardu. Kalau buat solat yang rukun-rukun tu, contohnya begitu. Kalau baca Quran, baca dengan tajwid, belum boleh memahaminya, belum lagi sampai pada qiraatnya, kaedah perbezaan bacaan belum, asas-asas dulu. Itu ada hidayah. Tapi bila masuknya pada taufik, dia lebih dalam daripada itu. Itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Bahkan ada juga orang yang belajar dalam tapi dia pun tak dapat faham, tak boleh amal.
Ada orang yang belajar asas-asas tapi dia berjaya mengamalkan seluruh daripada asas-asas dalam Islam. Ya. Bukan semua orang yang belajar sampai peringkat tinggi di universiti Islam sekalipun bab itu dia dapat berjaya mengamalkan seluruhnya. Tidak. Kemungkinan orang yang baru belajar melangkah tapi istiqamah dia berjaya mengamalkan seluruhnya walaupun asas. Kerana ilmu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kekuatan Allah beri pada siapa yang istiqamah pada amal melalui taufik, itu juga min rabbihim, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga Allah Subhanahu Wa Taala menyifati orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman Allah, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah olehmu ya Muhammad, wahai orang-orang beriman sekalian, amanna billah, kita semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma unzila ilaina, dan kita juga beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Apa maksudnya? Setelah seseorang diberi hidayah, Allah kata qulu amanna billah, kamu aku iktiraf telah mendapat hidayah, kamu orang beriman, maka katalah kamu orang beriman. Mana kami orang beriman? Siapa yang suruh? Allah. Qulu amanna billah, Allah yang mengatakan katakan oleh kamu amanna billah. Mana menunjukkan atas zahir diri kita, seolah-olah malu kita nak menyatakan kita orang beriman. Maksud pada zaman Nabi itu, siapa di antara sahabat Rasulullah nak iktiraf mereka orang beriman? Sebab iman ini menunjukkan bahawasanya dia perlu menyempurnakan ibadah secara baik. Kalau dia solat khusyuk, gitu. Lalu sahabat Rasulullah pun tak berani nak mengatakan saya orang beriman, sebab Allah turunkan ayat yang banyak cerita saya orang beriman, dia orang munafik. Lalu para sahabat takut nak kata beriman. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka di atas hidayah pada Allah, ibadah mereka diterima oleh Allah, lalu Allah katakan oleh kamu semua kami orang beriman. Apa maksudnya? Daripada Allah. Orang munafik daripada mereka sendiri. Itu yang seperti mana saya beri contoh tadi. Saya tokoh masyarakat, walaupun saya tak dapatnya Tang Sri, panggil saya Tang Sri juga. Oh gitu. Dia mengiktiraf diri dia sendiri. Kawan kita seorang lagi betul dapatnya Tang Sri, lalu kita panggil dia Tang Sri. Kerana apa? Betul-betul daripada seorang sultan bagi kat dia. Ini contoh. Lalu begitu juga orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan kami orang beriman. Orang munafik bila jumpa Abu Bakar, Umar kata, ya Umar, ya Abu Bakar, kami orang beriman. Bersaksi, kami orang beriman. Oh gitu. Sayyidina Umar, Abu Bakar As-Siddiq pun diam, tak berani nak kata mereka orang beriman. Sebab Nabi sendiri pun ajar, bukan mudah nak kata itu orang beriman. Mereka Rasulullah yang mengatakan, bersaksilah kamu orang yang balik, orang yang pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, pergi balik, bersaksilah mereka orang beriman. Kerana mereka orang ke rumah Allah. Tetapi orang munafik pun pergi balik. Ya, tapi tak sempurna. Oleh kerana itulah zaman Rasulullah, kalau mereka tak istiqamah betul-betul, tak boleh nak kata beriman. Sehingga istiqamah. Apa maksudnya? Orang beriman kata Rasulullah, dia tak datang solat subuh, dia tak datang solat isyak berjamaah. Kita hari ni kalau tak buat gitu, kita pun kata sahabat tak mari subuh tadi munafik, masuk dalam grup. Wah, kerana ni siapa-siapa tak datang solat berjemaah subuh dengan isyak, ini orang munafik. Siapa tak datang tadi? Itu tidak boleh, itu dilarang dalam Islam. Mengapa agaknya? Yang disebutkan tadi terikat pada zaman Rasulullah SAW. Zaman kita terikat dengan hukum daripada ulama-ulama. Maksudnya apa? Dan ulama kita berfatwa ada pun menghadiri solat berjamaah bukan sekadar subuh, semua waktu dah, sunat muakkad saja.
Kalau dia tak datang, dia solat fardu di rumah, tak boleh kata munafik dia. Mengapa agaknya? Dia orang beriman, cuma dia nak solat di rumahnya. Dia orang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman, dia tak solat. Lalu orang munafik, dia tak datang subuh, dia tak datang isyak, dan dia tak solat. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh mudah-mudah menghukum gitu. Sebab kita akhir zaman ada orang mudah suka share gitu. Sifat orang munafik tak datang subuh, tak datang isyak. Share hadis tu. Padahal pada hakikatnya tak datang itu kerana mereka meninggalkan solat fardu. Pada zaman Nabi, orang munafik dia akan tidur sebab tak akan bangun untuk subuh. Malam pula lepas maghrib mereka balik, mereka pun tidur. Ataupun pergilah ke padang pasir mana-mana, mereka pun joget ke, minum-minum, mabuk-mabuk ke. Orang munafik. Selesai, lepas tu balik pula mereka tidur, nikmat matahari baru pula mereka bangun, tak ada solat. Itulah hakikatnya munafik pada zaman Rasulullah. Kita hari ini walaupun tak datang surau masjid, kita tak tinggal solat, solat pada waktunya. Lalu kita masih orang beriman, bukan orang munafik. Jadi jangan dipakai hadis-hadis itu share gitu. Sebab perlu dilihat pada kehalusan maksudnya munafik itu. Sebab apa? Sebab Nabi larang, jangan kamu menghinanya di antara kamu, jangan mengkafirkan orang ahli kiblat, dan jangan kamu kata ya kafir. Juga dilarang oleh Rasulullah SAW kerana perkara ini sangat dalam, perkara ini sangat halus. Bahkan jangan kita orang-orang awam tergesa-gesa, ini sesat lagi menyesatkan. Kita orang awam, lidah kita ini tak layak untuk menyebut demikian. Biarkan lidah ulama yang menyebutnya, bukan lidah kita. Itu kaedah. Sebab kita tahu mana layak nak kata dia sesat ke tidak. Aku bukan tahu hukum. Kalau tahu tak sempurna, ulama bila berfatwa, dia mengetahui hukum itu dah sempurna, boleh fatwa. Kalau dia dalam keadaan 50-50, dia pun tidak akan berfatwa. Itu kaedah fatwa. Itu kaedah yang perlu kita ketahui. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka itu beriman sebagaimana kamu beriman, sungguh mereka telah mendapat hidayah petunjuk. Apa maksudnya? Rasulullah telah hadir. Hadirnya Rasulullah melalui inayah bin Allah, daripada pertolongan daripada Allah. Rasulullah telah wafat, tetapi nurnya Rasulullah sampai kepada kita, barakahnya Nabi dalam dakwah sampai kepada kita, mustajabnya doa Nabi sehingga Islam sampai kepada kita. Bukan sekadar itu, iman juga sampai kepada kita sehingga kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Bukan mudah seseorang nak mencintai seseorang yang dia tak pernah tengok. Lalu Allah memberi hidayah kepada kita, memberi taufik kepada kita sehingga kita mengatakan aku paling mencintai, tidak ada orang yang paling ku cintai melainkan Rasulullah, walaupun aku adalah orang yang bersalah. Kita wajib mencintai orang beriman walaupun kita tak termasuk orang beriman, kata Imam Syafi'i. Kita wajib mencintai orang soleh walaupun kita tak termasuk golongan orang soleh, kata Imam Syafi'i. Jadi maksudnya apa? Mencintai orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi apabila mencintai, dia tidak akan tersilap dalam mencintai. Kamu jangan menghina dia kerana dia mencintai Allah dan Rasul. Ada di antara sahabat Rasulullah dihukum, lalu sahabat yang lain menghina, memakinya. Lalu Nabi kata, jangan kamu nak mengatakan demikian kerana dia masih mencintai Allah dan Rasul. Apa maksud? Akidahnya betul, walaupun dia buat salah, akidahnya betul, dia mencintai Allah dan Rasul, dan pasti dia akan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mati, melainkan dia akan berada di atas hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Wa ulaika humul muflihun. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.